Salam sejahtera, anda menonton cerita di Sebalik Berita, tetapi untuk waktu ini saya ingin kongsikan kepada anda jika ada yang terlepas berkaitan dengan berita ini, iaitu berkaitan dengan negara capai sasaran 80% populasi dewasa lengkap divaksin. Ini kami petik daripada apa yang disebutkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana hari ini beliau mengucapkan tahniah atas kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK yang mana telah pun berjaya mencapai sasarannya, iaitu mencapai 80% populasi dewasa di negara ini yang lengkap divaksin ataupun yang sempurna vaksin sama ada 1 dos ataupun 2 dos. Beliau dalam ucapan terbarunya yang mana beliau berkongsikan kata-kata semangat untuk rakyat Malaysia meneruskan usaha memerangi pandemik COVID-19. Dan kalau diikutkan daripada data dari portal COVID Now, kerajaan mensasarkan 80% rakyat ataupun 26,125,920 orang penduduk di negara ini akan lengkap divaksinasi menjelang 16 Disember 2021. Dan untuk itu, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar, Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam, dalam mana kita melihat kepada kabar baru berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 Malaysia PICK yang telah pun diumumkan 80% populasi dewasa telah pun dicapai. Datuk, mungkin sebagai pendahuluan menyaksikan angka peratusan yang kita lihat daripada angka ataupun daripada kelompok golongan dewasa ini dahulu. 80% telah pun dicapai. Ini sedikit sebanyak telah pun berjaya diawalkan kalau ikutkan sasarannya 16 Disember, tetapi untuk tarikh hari ini pun telah pun dicapai 80%. Mungkin sedikit pandangan Datuk Dr. Zainal Arifin khususnya berkaitan dengan program imunisasi COVID-19 PICK yang sedang berlangsung ini. Ya, Fauzi, alhamdulillah dengan pencapaian purata 80% ni, jadi ini adalah satu pencapaian yang bagus dan ini salah satu indikator yang menunjukkan bahawa kita sudah bersedia untuk kita berubah daripada fasa pandemik nanti kepada fasa endemik, ya. Jadi kita ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, ya. Walaupun bagaimanapun daripada data kita lihat ada juga negeri-negeri yang masih kurang daripada 80%, seperti negeri di Kedah, Kelantan, Terengganu, sedikit di Pahang dan juga Johor dan yang Sabah lah. Jadi alhamdulillah pencapaian kita sangat bagus, dan kalau boleh kita negeri-negeri yang rendah tu kita usahakan lagi supaya mereka mencapai 80% dan purata nasional kita akan menjadi lebih tinggi lagi. Ya, saya. Datuk, melihat kepada pencapaian yang telah pun dilakukan oleh seluruh rakyat Malaysia, 80% populasi dewasanya telah lengkap ataupun telah sempurna vaksin dos mereka masing-masing. Kalau diikutkan timeline ataupun garis masa sehingga 16 Disember, itu adalah bagi populasi yang lengkap divaksin. Mungkin pada waktu ini, Datuk boleh kongsikan, adakah kita akan menyaksikan populasi dewasa yang lengkap 100% mungkin boleh dicapai dalam tempoh yang lebih dekat daripada apa yang dirancang pada awalnya? Ya, saya rasa ini penting, ya, sebab kalau kita mencapai 80% itu bermakna pencapaian negara populasi lebih kurang 60%, kerana ada kelompok bawah 12 tahun yang kita tidak akan bagi imunisasi. Jadi pada masa sekarang saya rasa kita ataupun kerajaan kena tumpukan kepada kita panggil mopping up, iaitu meningkatkan lagi liputan imunisasi ini terutama kepada kelompok-kelompok tertentu, dan kita insya-Allah kita boleh katakan sasarkan ataupun kita mencapai lebih tinggi lagi, mungkin hampir 100% itu yang adalah yang terbaik untuk populasi dewasa lah. Ya, saya. Datuk, bagaimana kita nak yakinkan dengan pencapaian seperti ini untuk kita yakinkan kepada orang ramai bahawasanya vaksinasilah harapan terakhir untuk kita melihat kepada fasa pandemik untuk beralih kepada endemik. Mungkin sedikit kata-kata Datuk dan juga melihat kepada bagaimana kita nak yakinkan orang ramai bahawa vaksinasilah yang perlu, orang ramai perlu, ataupun vaksinasi adalah jalan yang terakhir dalam mana kita menuju kepada fasa endemik ini. Ya, saya rasa lebih banyak public engagement ataupun penglibatan publik untuk memahami isu ini, ya. Dan yang penting sekarang ni pihak kerajaan kita sinkronisekan ataupun harmonisekan data-data statistik kita berkenaan dengan jumlah kes, kemasukan hospital dan kematian
dan kita bandingkan dengan pencapaian imunisasi kita sebagaimana yang dilakukan oleh negara-negara lain. Dan dari pengalaman mereka kita lihat bahawa bila peningkatan liputan imunisasi, indikator-indikator lain dan penyakit ini akan menurun, ya. Jadi perkara ini kita kena jelaskan dan kita kena kongsikan kepada publik supaya mereka faham. Dan kita juga perlu, ya, engage dengan kumpulan-kumpulan yang masih ada sedikit ragu ataupun tidak mahu dan sebagainya. Jadi insya-Allah kalau kita sama-sama kita akan capai lebih daripada 80%. Ya, saya. Datuk, semalam diumumkan bahawasanya satu lagi program iaitu program imunisasi COVID-19 kebangsaan melibatkan golongan remaja, iaitu membabitkan remaja berusia 12 hingga 17 tahun di negara ini. Penglibatan ataupun sasaran penuhnya melibatkan 3.2 juta golongan remaja, tetapi dalam masa yang sama program ini dikhususkan untuk pelajar sekolah yang mana sasarannya adalah 80% mendapat dos lengkap sebelum sekolah dibuka pada sesi 2022. Mungkin pada waktu ini melihat kepada kejayaan dicapai untuk golongan dewasa bagi program imunisasi, apa harapan dan juga apa jangkaan daripada Datuk Seri melihat adakah pencapaian yang sama yang boleh dilakukan dalam mana kita menyaksikan PICK membabitkan golongan remaja ini? Ya, kumpulan 12 hingga 17 tahun ni penting, ya, kerana mereka golongan yang besar, 3 juta atau 10 hingga 50% daripada jumlah penduduk. Dan mereka ni akan memenuhi sekolah-sekolah bila sesi dibuka, ya. Dan kemungkinan wujud kluster-kluster atau kes yang berpunca daripada golongan ini, ya, walaupun mereka agak tinggi peratus immunity mereka. Dan kerana itu kita mesti engage. Tadi ini melibatkan dua individu. Pertama penjaga itu, kemudian murid itu, ya. Jadi saya rasa kita dah mula kita kumpulkan mereka, membuat program-program khusus kepada golongan ini sama ada di sekolah ataupun di tempat-tempat tertentu supaya kita boleh meningkatkan. Dan saya yakin bahawa berdasarkan program-program kita yang lalu menggunakan hepatitis B dan HPV misalnya, kumpulan ini agak mudah dicapai, tetapi kita kena ada usaha yang integrated ataupun fokus kepada mereka. Ya, saya. Okey, baik, terima kasih kepada Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Datuk Dr. Zainal adalah Presiden Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam yang mana memberi sedikit pandangan berkaitan dengan pencapaian secara keseluruhannya. Malaysia telah pun mencapai sasaran 80% bagi kategori penerima vaksin bagi kategori dewasa, yang mana ini juga telah pun diumumkan ataupun yang telah dikongsikan kabar gembiranya oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, khususnya di laman Twitternya, yang mana beliau menzahirkan perkembangan dan juga kata-kata semangat untuk rakyat Malaysia untuk meneruskan usaha untuk memerangi pandemik COVID-19. Baik, untuk waktu ini saya nak bersama dengan seorang lagi. Kalau anda sempat untuk menyaksikan satu sidang media yang kami bawakan lebih kurang pada jam 3 lebih petang tadi, ini berkaitan dengan sidang media Kuartet Jemaah Menteri, yang mana untuk hari ini ada beberapa ketetapan dan juga perkongsian yang dikongsikan. Khususnya kita melihat kepada apa yang dikongsikan oleh Datuk Seri Nancy Shukri, iaitu Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, iaitu ini berkaitan dengan ada beberapa lagi lokasi pelancongan akan dibuka ataupun bakal dibenarkan untuk menerima pelancong selepas kita melihat kepada kejayaan projek rintis gelembung pelancongan di Langkawi. Kalau boleh saya nak dengarkan sedikit dahulu apa yang disebutkan oleh Datuk Seri Nancy Shukri, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya. Dan kita menyaksikan prestasi Langkawi ini telah memberi satu sinar baru kepada kita untuk membuka ruang kepada destinasi-destinasi baru. Dan tadi saya berpeluang untuk memberi cadangan kepada destinasi-destinasi baru, dan untuk hari ini saja kita dibenarkan, kita telah meluluskan akan dibentangkan lagi besok ke mesyuarat sidang, di mana kita telah menamakan 3 destinasi baru. Dan ini bukannya eksklusif, insya-Allah kita akan berikan lagi destinasi-destinasi yang lain setelah kami bincang bersama tadi. Apa yang telah diluluskan pada hari ini dan akan dibawa ke sidang besok ialah kita ada Genting dan juga Melaka dan juga Pulau Tioman. Tapi insya-Allah mungkin esok mereka akan semuanya ini akan ditambahkan lagi, dan kita telah diberi tempoh sehingga untuk 2 minggu ini supaya destinasi-destinasi ini
bersiap sedia untuk membuka beroperasi semula. Baik, untuk waktu ini saya ingin bersama dengan Cik Huzaidi Udanis, Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MITA. Assalamualaikum Cik Huzaidi. Waalaikumsalam. Kalau kita dengar daripada apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Menteri Pelancongan tadi, ada 3 lokasi yang bakal dibuka menjelang ataupun pada awal bulan hadapan. Ini merujuk kepada Genting, Melaka dan juga Pulau Tioman. Mungkin sedikit pandangan selepas melihat kepada kejayaan beberapa hari setelah dibuka projek rintis bagi program Gelembung Pelancongan Langkawi sejak 16 September lalu. Terima kasih. Sejak alhamdulillah dengannya pembukaannya Langkawi sebagai perintis bagi kami di industri pelancongan, kami lihat berbagai-bagai proaktif yang dilakukan oleh pihak pengi industri dan juga bersama dengan pihak kementerian. Ini kerjasama ini nampaknya berhasil. Kerjasama antara kementerian bersama dengan pengiat industri berhasil. Dan ini saya amat gembira lah dengan adanya berita hari ini di mana mesyuarat Kuartet Menteri COVID-19 ni yang akan mencadangkan supaya 3 tempat lagi akan dibuka dan dia akan cadangkan untuk esok supaya pada 1 Oktober ni kita akan buka beberapa tempat lagi, terutama sekali di Melaka, di Tioman dan di Genting. Dan kami rasa ini adalah masa yang sesuai di mana Tioman akan menghadapi musim tengkujuh bulan 11. Jadi inilah sebulan ini kalau boleh dibuka bulan 10 ni dapatlah sedikit sebanyak hasil-hasil yang pelancongan ni untuk pengiat-pengiat industri di Pahang, insya-Allah. Encik Huzaidi, kalau melihat kepada 3 lokasi pelancongan ini, Genting, Melaka dan Pulau Tioman mungkin kalau dari segi SOP yang bakal diperhalusi nanti mungkin tak jauh beza lah kalau nak dibandingkan dengan Pulau Langkawi. Tetapi kalau kita lihat kepada Genting dan juga Melaka, ini sudah tentu akan melihat kepada beberapa SOP yang mungkin sedikit berbeza yang akan diperkenalkan oleh MKN ataupun yang akan dicadangkan oleh Kementerian Pelancongan sendiri. Mungkin pada waktu ini melihat kepada kalaulah kita melihat kepada gelembung pelancongan Langkawi itu telah berjaya, SOP yang sama mungkin boleh digunakan ataupun framework yang rangka kerja yang telah pun dibentangkan itu mungkin boleh diguna sama kepada 3 lokasi dan juga lokasi-lokasi lain selepas ini? Ya, betul. Memang kita perlu pelopori, kita perlu explore option-option yang baru, terutama sekali sekarang ni di Genting. Tapi kita tahu Genting memang bersedia. Genting mempunyai pasukan keselamatan yang tersendiri, Genting mempunyai infrastruktur yang tersendiri. Saya tak berrisau dengan Genting. Tapi Melaka kita akan melihat bagaimana kita boleh menggunakan best practice supaya Melaka ini sebagai best practice untuk digunakan untuk tempat-tempat lain. Dan Melaka dengan Genting ini adalah satu destinasi yang penting untuk kami terutama sekali pelancong-pelancong Klang Valley ataupun pelancong Lembah Kelang ni amat suka gemar pergi melancong di Melaka dan Genting. Ini kita rasa satu eksperimen untuk kami di industri pelancongan untuk kita belajar hidup bersama virus ni dan juga kita supaya kita tidak ada pengiat-pengiat industri tu tengok bagaimana kita nak kurangkan pandemik ini dengan SOP yang baru yang akan dilaksanakan, insya-Allah. Cik Huzaidi, mungkin yang terakhir sekali, apa mungkin harapan yang ingin dikongsikan khususnya melihat kepada mereka yang terlibat dalam rantaian industri pelancongan ini apabila satu demi satu lokasi pelancongan dibuka untuk memastikan industri dan juga sektor yang antara yang paling teruk terjejas sepanjang lebih pada setahun atau hampir 2 tahun pandemik COVID-19 melanda negara dan dunia ini, apa harapan yang boleh dikongsikan secara keseluruhannya? Harapan kami ni harapan besar untuk negara sebab industri pelancongan adalah industri yang kita panggil low hanging fruit di mana apabila kita kutip betul-betul buah tu ia akan terus semua orang dapat manfaatnya. Bukan hanya industri pelancongan saya dapat tetapi seluruh negara akan mendapat manfaat dengan limpahan ekonomi setempat. Ini harapan kami dan saya rasa saya mintalah semua pengiat industri supaya bekerja kuat
dan supaya make sure dah kita ni bertanggungjawab, janganlah kita lalai dan kita make sure dah pelancong-pelancong yang datang situ kita lindungi dan juga memberi satu keyakinan kepada mereka supaya mereka boleh terus datang untuk melancong. Bukan hanya sekali saja tapi datang dan melalui dengan mengenakan SOP yang tertentu. Itulah harapan kami. Okay, baik, terima kasih kepada Encik Huzaini Udanis. Encik Huzaini adalah Presiden Persatuan Pelancongan Domestik Malaysia MAITA yang mana memberi sedikit pandangan apabila Menteri Pelancongan sendiri mengumumkan akan ada lagi beberapa lagi lokasi, khususnya melihat kepada 3 lokasi pelancongan, Genting, Melaka dan juga Pulau Tioman yang bakal ataupun yang akan dibuka khususnya untuk pelancong. Baik, cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Baik, kembali dalam cerita di Sebalik Berita. Sekali lagi saya kongsikan kepada anda, ini adalah satu kabar gembira yang dikongsikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ini khususnya melibatkan program imunisasi COVID-19 PICK yang mana diumumkan telah pun berjaya mencapai 80% bagi kategori ataupun populasi dewasa telah pun berjaya dicapai, yang mana melihat kepada 80% populasi dewasa telah pun lengkap vaksin, sama ada vaksin satu atau vaksin tunggal ataupun 2 dos vaksin. Dan dalam ciapan yang dikongsikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob turut menitipkan kata-kata semangat untuk rakyat Malaysia meneruskan usaha memerangi pandemik COVID-19. Baik, untuk waktu ini saya ingin terus bersama dengan Profesor Datuk Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid, pakar ekonomi, polisi dan juga pengurusan kesihatan. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sebagai permulaan melihat kepada angka pencapaian 80% melibatkan populasi dewasa telah pun berjaya dicapai, lengkap sempurna dos vaksinnya untuk waktu ini. Kalau ikutkan garis masa sehinggalah 16 Disember secara keseluruhannya. Tetapi untuk waktu ini melihat kepada pencapaian yang berjaya dicapai oleh seluruh rakyat Malaysia pada waktu ini. Ya, kalau kita lihat secara keseluruhan kadar untuk seluruh negara, ini merupakan satu pencapaian yang amat membanggakan. Walau bagaimanapun kita harus berhati-hati kerana ada juga negeri-negeri yang masih lagi mempunyai kes yang banyak dan juga negeri-negeri yang jauh daripada pusat seperti Sarawak, Sabah, Kedah dan sebagainya masih lagi mempunyai kadar liputan yang lebih rendah daripada purata seluruh negara. Jadi memang kita memerlukan tahap liputan yang tinggi, tetapi konsep apa yang disebut sebagai imuniti kelompok itu pada masa sekarang ini sering masih lagi didebat di peringkat internasional kerana disebabkan oleh varian Delta yang mempunyai kadar efektiviti yang agak tinggi. Walau bagaimanapun kita memerlukan tahap liputan yang tinggi dan saya yakin ini akan membawa Malaysia berada dalam satu tahap di mana kita boleh hidup bersama dengan COVID-19 ini dan secara beransur-ansur masuk ke dalam fasa endemik yang akan kita sama-sama hadapi dari segi cabaran-cabaran baru yang akan kita tempuh bersama. Adakah Prof merasakan dan juga menjangkakan sebelum ini telah pun diumumkan bahawa negara akan memasuki fasa endemik menjelang penghujung bulan Oktober ataupun bulan depan, kalau ikutkan dalam tempoh beberapa minggu lagi, dengan pencapaian baharu ini 80% populasi dewasa telah pun sempurna vaksinnya dan juga semalam telah pun dilancarkan di peringkat kebangsaan iaitu bagi program imunisasi COVID-19 PICK bagi golongan remaja. Adakah negara akan memasuki fasa endemik dengan lebih awal daripada apa yang dirancang sebelum ini? Ya, saya rasa mungkin kita boleh mencapai tahap yang lebih berada dalam keadaan endemik ini mungkin lebih awal sedikit. Namun begitu masih lagi banyak cabaran yang terpaksa kita hadapi, terutama sekali apabila kita menggunakan vaksinasi untuk kaum remaja. Yang menjadi masalah sekarang ada dua yang harus kita lihat. Pertama sekali adalah kita mesti mempunyai bekalan vaksin yang mencukupi kerana untuk remaja jenis vaksin yang diperlukan itu agak spesifik. Tidak semua vaksin boleh kita gunakan kerana dari segi tahap keselamatan dan sebagainya. Yang keduanya pula adalah apabila mereka ini bawah 18 tahun ini, mereka memerlukan konsen daripada ibu bapa, dan kalau ibu bapa tersebut merupakan anti-vax, maka mungkin tidak membenarkan anak mereka untuk mendapatkan vaksin dan ini akan menimbulkan suatu masalah kepada kita, terutama sekali kepada pelajar-pelajar yang lain. Jadi harus ada cara untuk menangani masalah ini. Kanak-kanak ada juga anak-anak yang di bawah 18 tahun yang masih bersekolah,
mereka perlu pergi ke sekolah walaupun mereka mungkin tidak mendapat konsen untuk mendapatkan vaksin. Ini merupakan satu perkara yang harus kita tahu cara menanganinya dan diatur dengan baik supaya dapat kita masuk ke dalam fasa endemik ini tanpa menghadapi risiko untuk kembali menjadi epidemik ataupun pandemik pada masa hadapan. Prof, dalam mana kita bercakap tentang hidup bersama COVID-19 ataupun kita berada dalam fasa endemik ini, selain pada kita melihat kepada pencapaian lebih pada 80% bagi golongan dewasa sempurna ataupun telah pun lengkap divaksin, dan juga kita melihat kepada golongan remaja juga telah pun kelompok ini juga telah pun menerima vaksin, sudah tentu kita melihat kepada tiada yang selamat melainkan semua selamat. Jadi dalam fasa endemik ini, adakah keperluan untuk melihat program imunisasi COVID-19 mengambil kira pertimbangan untuk memasukkan ataupun melibatkan golongan bawah lebih bawah daripada umur 12 tahun, Prof? Dan mungkin bagaimana boleh kita fahami tentang vaksinasi untuk kanak-kanak ini? Di peringkat internasional dan juga pendapat daripada WHO, mereka khawatir tentang bekalan vaksin. Sebab itu mereka melihat supaya kita harus berhati-hati apabila kita nak melibatkan, memberikan vaksin kepada mereka yang di bawah umur 12 tahun. Walaupun ada negara yang sudah pun memulakan aktiviti ini secara berperingkat. Jadi ini perlu, tetapi pertimbangan lain harus kita lihat apakah kita mempunyai vaksin yang mencukupi, apakah kita mempunyai tenaga, kaki tangan staf daripada Kementerian Kesihatan dan juga Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pendidikan untuk menjalankan vaksinasi untuk golongan ini. Adakah mereka dapat kita tangani dan memberikan vaksin ini dengan baik. Jadi saya rasa memang untuk jangka masa panjang mungkin kita perlu menjadikan imunisasi COVID-19 ini sebahagian daripada vaksinasi atau imunisasi program nasional dimasukkan dalam Essential Immunization Program. Tetapi perancangan yang terperinci harus kita lakukan kerana kita ada banyak lagi penyakit-penyakit lain, terutama sekali penyakit-penyakit kronik yang menjadikan pesakit ataupun pengidapnya mempunyai risiko tinggi untuk mendapatkan komplikasi apabila mengidap COVID-19. Ini juga harus kita tangani. Jadi ini merupakan satu masalah besar yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Jadi kita harus bersedia supaya sistem kesihatan kita agak bersedia untuk menghadapi cabaran ini dalam waktu masa yang panjang. Prof, satu lagi perkara dalam mana kita melihat kepada hidup bersama COVID-19 endemik ini, kalau kita melihat dalam fasa pandemik ini, kita telah melalui pelbagai ataupun beratus-ratus SOP yang ditetapkan ataupun yang telah ditentukan oleh kerajaan dalam mana untuk mengekang pandemik COVID-19 ini untuk terus menular. Tetapi untuk waktu ini, apabila kita bercakap dalam fasa endemik ini, mungkinkah kita akan melihat lebih banyak SOP-SOP yang diperkenalkan dahulu dan juga yang digunakan pakai sekarang dipermudahkan. Takkanlah kita nak saksikan lebih beratus-ratus SOP yang sama diguna pakai dalam fasa endemik nanti, Prof? Ya, betul. Saya setuju sekali kalau kita melihat kembali SOP yang dilakukan di fasa pandemik ini dikaji semula, dipermudahkan supaya apabila kita membuka sektor ekonomi yang tertentu seperti sektor ekonomi berkaitan dengan pelancongan, maka harus kita permudahkan. Begitu juga apabila ada pelancong yang datang daripada luar yang akan kita buka pada masa hadapan sektor ini, dan mereka yang terlibat dengan international travelling, ya, ini juga harus kita permudahkan kerana banyak masalah utama SOP ini adalah disebabkan tidak ada satu mekanisme yang jelas yang dapat memastikan bahawa SOP kalau apabila diubah itu, komunikasi untuk perubahan SOP itu dilakukan dengan secara cepat dan juga semua staf yang melaksanakan penguasaan undang-undang dan sebagainya faham tentang kemudahan-kemudahan dan pelonggaran yang diberikan. Pada masa yang kita tidak mahu membuka ataupun melonggarkan dengan semudah-mudahnya sehingga menyebabkan berlaku penularan penyakit. Tapi pada masa yang kedua kita tidak mahu mempertahankan SOP yang tidak memberikan apa-apa kemudahan kepada masyarakat kita untuk bergerak apabila kita mengaktifkan sektor-sektor ekonomi yang tertentu. Jadi komunikasi yang jelas harus kita lakukan. Kita harus keluarkan atau buangkan SOP yang tidak berkaitan
dan juga memperkenalkan SOP yang baru, tetapi komunikasi itu harus jelas dan kita pihak yang bertanggungjawab mesti memberikan informasi dan maklumat itu dengan tepat dan juga dengan jelas kepada bukan saja penduduk tapi juga kepada pihak yang menguatkuasakan SOP tersebut supaya mereka juga selalu di up to date dengan apa yang dilakukan dan dilonggarkan. Ini untuk mengelakkan daripada berlaku perselisihan faham apabila berada di lapangan yang menyebabkan tidak sekata dari segi pelaksanaan SOP baru yang dilonggarkan itu. Okey, baik. Terima kasih Profesor Datuk Syed Muhammad Al-Junaid Syed Junaid. Prof adalah pakar ekonomi polisi dan juga pengurusan kesihatan yang mana memberi sedikit pandangan melihat kepada kejayaan pencapaian 80% golongan dewasa di negara ini telah pun berjaya lengkap vaksinasinya dan juga berkongsi pandangan berkaitan dengan ke arah strategi yang perlu dilakukan dalam mana ke arah menuju fasa endemik. Baik, cerita di sebalik berita setakat ini saja. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.